Yang Muhammad Marang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Tuan Pertua. Saya ingin menyertai perbahasan memindah Akta Bursa 1996 untuk menarik perhatian kerajaan berhubung dengan sistem muamalah Islam dalam segala aspek, di mana muamalah Islam mula menjadi landasan serta monopoli ekonomi di kalangan tertentu. Oleh itu, sistem muamalah Islam ini perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki, bukan sahaja untuk menarik pelanggan dalam masa yang sama, mestilah merasa tanggungjawab untuk melaksanakan Islam ke arah menghapuskan peringkat demi peringkat dan seterusnya menafikan muamalah riba dalam negara kita. Bagi orang Islam, sahaja muamalah riba ini satu dosa yang sangat besar. Jadi Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin min Allah wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Surah Al-Baqarah. Takut dan bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah saksi baki daripada muamalah riba. Sekiranya kamu terus menerus melakukan muamalah itu, bermakna kamu telah mengizinkan Allah dan Rasul yang mengisytiharkan perang ke atas kamu. Jika sekiranya sahaja kamu mendapat pulangan modal yang sedia ada, di sana ada jaminan daripada Allah, pertolongan dan berkat. Perkataan berkat tidak ada dalam istilah ekonomi barat. Dalam keadaanmu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Oleh kerana itu, dalam usaha kerajaan, saya mengalu-alukan peningkatan ke arah muamalah Islam ini. Tetapi dalam masa yang sama tidak ada usaha untuk secara berperingkat menghapuskan muamalah riba. Muamalah riba itu bukan sahaja untuk menghilangkan dosa bagi orang Islam, tetapi untuk membebaskan penindasan ekonomi kepada semua pihak dan menolong semua pihak, termasuk pihak yang bukan Islam. Dalam menangani penjagaan ekonomi yang menjadi penjagaan bentuk baru melalui institusi keuangan antarabangsa, Malaysia perlu menarik minat negara-negara Islam dan negara yang sedang membangun. Kita cuma tahu betapa negara-negara umat Islam diberi sumber ekonomi yang kaya raya melimpah ruah, aset-aset yang banyak, harta benda yang banyak, sebagai besarnya disimpan di negara-negara barat, di Eropah dan Amerika. Oleh kerana tidak ada jalinan tolong-menolong antara satu sama lain, menyebabkan kita masih belum merdeka dalam bidang ekonomi. Rangkaian negara EU yang tidak bersumber sebagaimana kita belum menjadi kuasa besar ekonomi kerana adanya rangkaian kerjasama antara satu sama lain. Oleh kerana itu, dalam meningkatkan usaha ke arah muamalah Islam, bukan sahaja undang-undang yang perlu dipindah, dalam masa yang sama tindakan-tindakan yang jelas dan tegas. Saya ingin menarik perhatian, dalam tahun 90-an pernah dicadangkan penubuhan GHG8 oleh bekas-bekas Perdana Menteri dan Presiden-Presiden buat sebuah negara Islam, termasuk Tuan Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri Malaysia,
Profesor Najmuddin Erbakan, mantan Perdana Menteri Turki, yang berusaha ke arah menubuhkan G8 untuk mewujudkan rangkaian kerjasama ekonomi di kalangan negara umat Islam, termasuk dalam bidang kewangan, bahkan pernah diwar-warkan untuk membebaskan daripada dolar kepada dinar sebagai satu langkah yang bersungguh. Walaupun kita dapati usahanya mendapat tentangan yang hebat daripada negara-negara barat, ia tak elok diberhentikan. Kita mesti berani dalam meneruskan satu rancangan yang sangat baik ini. Saya ingin bertanya, sejauh manakah GH ini diusahakan dan penglibatan kerajaan kita dalam memajukan usaha yang sangat baik ini. Kita bukan sahaja perlu meninjau undang-undang, akta demi akta, tetapi yang penting ialah menarik keyakinan semua pihak. Oleh kerana itu, pembinaan modal insan merupakan satu perkara yang sangat penting. Sejauh manakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mewujudkan kaki tangan yang terlatih, bukan sahaja ke arah meningkatkan muamalah Islam, dalam masa yang sama ke arah meningkatkan mutu kerja yang menjadi contoh dan teladan. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Bandar Kuching. Terima kasih Ketua Ketua. Saya ingin berucap sedikit sebanyak mengenai tujuan kerajaan untuk membentangkan rang undang-undang itu, rang undang-undang ini. Tadi saya dengar apa disebutkan oleh Timbalan Yang Berhormat Timbalan Menteri, tujuan untuk membentangkan